Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah. Dan hari ini kita akan bersama-sama dalam bicara santai siswi. Dengan saya ada Kak Siti Hawa dan Kak Maisara. Boleh kita hai dengan penonton kita yang ada. Hai. Okey, saya harap semua berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera lah. Lagi-lagi musim COVID yang melanda kita sekarang ni, saya berharap semua dapat duduk di rumah dan jangan keluar ke mana-mana kalau tak ada urusan penting. So, mungkin saya boleh beritahu dulu keadaan semasa COVID sekarang. Boleh saya start dulu ya? Boleh. Hawa dan Kak Mai. Silakan. Boleh, Okey. silakan. Setakat ni kalau ikutkan saya yang saya ambil ni daripada Kementerian Kesihatan sendiri, setakat ni jumlah kes keseluruhan adalah sebanyak 3,333 dan kes baru pada hari ini saja adalah 217. Kes yang masih dirawat sebanyak 2,453 dan sudah sembuh sebanyak 827 dan kematian terbaru duka cita dimaklumkan sudah mencecah ke angka 53 orang. So saya di sini saya mengajak penonton sekalian untuk kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada sahabat-sahabat, keluarga handal yang sudah berjuang dan takziah diucapkan. So kita bolehlah sedekahkan Al-Fatihah dulu untuk mangsa-mangsa COVID-19 di Malaysia dan di seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. So dengan inisiatif Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, KEWI, majlis ini telah ada merangka bicara santai siswi. Betul ya? Betul. Okey, so saya perkenalkan panel kita yang pertama iaitu Siti Hawa binti Bukhari. Yang mana Siti Hawa ni mungkin ada penonton kita yang baru pertama kali menonton ataupun baru pertama kali kenal dengan PKPIN ni, nama singkatnya. So Siti Hawa binti Bukhari adalah naib Presiden dari Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Merupakan pelajar ijazah sarjana sepenuh masa kos bimbingan dan kaunseling di UTM. Sudah tahun semester kedua, sudah tahun pertama dan semester kedua, betul kan? Betul. Ya, saya. Okey. So saya bergerak seterusnya kepada panel kita yang kedua yang saya rasa agak senior lah antara kita, betul ke Hawa? Sama. Sebaya. Sebaya je. Saya lah yang paling muda sekarang ke? Betul. Okey, nama diberinya Maisarah binti Kursus atau Osman, betul ya? Naib Presiden 2 Persatuan Belia Malaysia, iaitu merupakan ketua siswi. Pelajar ijazah sarjana sepenuh masa di Fakulti Kejuruteraan Pembuatan di UTM, betul ke? Betul. Di UTM. Okey, UTM. Sudah tahun kedua dan semester yang pertama. So sebelum saya mulakan apa-apa, boleh panel untuk ceritakan sikit tak? Sebab bila dah COVID ni kan, masing-masing pun dua-dua masih pelajar. Macam mana sekarang ni? Adakah tergendala atau ada lecturer ada sediakan pembelajaran secara atas talian atau bagaimana? Kalau kita boleh mula dulu dengan Hawa ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya nak ucapkan rasa syukurlah dapat berpeluang untuk buat perkongsian pada hari ini. Dan mengenai soalan Afifah tadi, macam mana keadaan saya sekarang kan bila hadapi PKP ni. Pertama sekali saya tak balik lah. Saya duduk kat rumah sewa. Lepas tu antara
Lepas tu kalau study pun memang ada e-learning. Baru macam semalam kami buat presentation lah. Presentation selama 3 jam, 3 jam lebih. So macam melibatkan satu kelas, okay, semua group buat presentation. So macam memang kalau UKM memang menggalakkan lah untuk buat e-learning. Macam tu lah. Okay. Kalau Kak Maisara macam mana? Okey, jadi kalau saya sendiri sekarang pun masih di Melaka. Sebenarnya terkandas jugalah, tak sempat nak balik kampung kan. Jadi alhamdulillah so far kita bekerja dari rumah. Kita buat sebagai masa sepenuh masa kan. Jadi kita fokus on paper lah. Kebanyakan macam tu, dan yang penting adalah supervisor keep update lah dengan kita. Sebab tak ada ambil subjek atau apa sebagainya. Jadi memang 100% kepada supervisor masing-masing lah. Gitu. Okey, terima kasih kepada Kak Maisara dan Kak Hawa. Sejujurnya saya pun seorang student juga, so saya merasai belajar daripada rumah, belajar secara atas talian. Mungkin ada kekangan-kekangan antara kita dan lecturer dan kita dengan kawan-kawan. Mungkin Kak Hawa kena buat presentation. Mungkin ada beberapa yang kesukaran kan antara Kak Hawa dengan kawan-kawan nak buat presentation, nak present dekat kawan lagi, nak present dekat lecturer lagi, betul kan? Yes, betul. So, dalam bicara santai kali ni, kita akan mengupas lebih lanjut tentang bagaimana mahasiswa di rumah atau bagaimana mahasiswa di kampus sendiri. Okay, so boleh saya terus mulakan lagi? Okay, boleh. Okay, so saya mulakan dulu dengan Kak Hawa. Kak Hawa, okay, sekarang ni macam mana mahasiswa yang stay di kampus ni, Kak Hawa ada cadangan tak macam mana untuk diorang ni proaktif dalam menghadapi aktiviti-aktiviti seharian dekat kampus? Sebab yelah, kalau kita tahu kan student diorang ada yang memilih untuk stay dekat college dia, ataupun ada yang memang tak boleh nak balik sebab terlalu jauh kan. So Kak Hawa rasa apa macam mana nak maintainkan semangat belajar diorang? Sebab yelah, kalau diorang tengok student lain yang dah balik, diorang rasa macam jealous kalau diorang ada dekat rumah, aku masih dekat campus. So Kak Hawa rasa macam mana? Okay, terima kasih Afifah, soalan yang baik. So macam untuk sebagai mahasiswa kan, saya bercakap sebagai seorang mahasiswa lah. Sebagai seorang mahasiswa, saya ambil pendekatan yang berada di kampus. Berada di kampus, boleh dikatakan kalau berada di kampus ni aktiviti sangat limit. Maksudnya duduk kat bilik tu, kalau ada roommate, kita bolehlah berborak kan. Tapi kalau tak ada roommate, kita seorang-seorang je, mungkin akan menjadi satu tekanan lah buat diri kita. So kalau kalau macam UKM, alhamdulillah kita masih menggerakkan e-learning tu. Maksudnya proses pembelajaran tu masih berjalan. Cumanya saya ada juga ambil tadi ada juga call kawan-kawan yang masih ada kat kampus. Contoh macam kawan-kawan dekat UIA, kawan-kawan dekat UiTM, kawan-kawan dekat adik saya yang belajar dekat UUM. So kalau macam ikutkan mereka, memang tak ada e-learning lah. So memang kalau UIA terus cuti, dia akan sambung selepas bulan Jun nanti baru sambung. Kalau UiTM, tak silap saya 24-27 April baru mula balik. Sekarang ni dia tangguh betul lah. Yes, betul. Memang tangguh dulu. Kira macam cuti semester lah. Okay. So kalau yang adik saya UUM, dia tak adalah e-learning. Hanya menyiapkan assignment lah. So tu antara kira maksudnya situasi sekarang lah tentang e-learning kan. So kalau tugasan, kalau kebanyakan kawan-kawan yang saya tanya, ada yang siapkan tugasan, ada yang buat thesis, macam tu lah. Cumanya takkan setiap hari kita nak buat thesis kan, takkan setiap hari kita buat assignment kan. So maksudnya setiap hari tu kena ada pengisian. Dan saya juga ada baca beberapa keratan akhbar kan. Antara perkara yang perlu dilakukan waktu PKP ni, first kali
buat satu framework ataupun kita kata jadual harian lah. Jadual harian ni supaya kita boleh tahu apa aktiviti setiap hari yang kita akan buat. Okay, contohnya first kali benda yang rutin lah, rutin like kita bangun tidur, solat, breakfast, exercise, benda tu perlu dibuat. Okay, lepas tu yang keduanya kita boleh pelbagaikan method of learning. Contoh method of learning tu maksudnya kita belajar kalau dekat kampus especially kita ada apa? Gadget, ada phone, ada laptop. Dua benda ni je. Ada buku. So macam benda tu terbatas dan kalau guna, so macam mana kita nak manfaatkan penggunaan gadget dan juga laptop ni kan. Gadget lah, laptop dan juga phone kan. So first kali yang antara yang boleh saya cadangkan is macam kita enhance our skill. Kita tambahkan knowledge, kita enhance. Contohnya skill-skill yang boleh kita belajar. Tadi saya tanya ada kakak ni, dia kata kita boleh belajar skill fotografi atas talian. Tu benda tu macam menarik lah. Maksudnya kita tak perlu pergi mana-mana, kita just kita join kursus tu. Maksudnya kita boleh belajar benda baru lah. Yes, betul. Kita belajar, kita macam explore apa benda baru yang kita boleh belajar. Tu satu. Lepas tu kita juga boleh belajar bahasa isyarat. Bahasa isyarat pun boleh juga. So benda tu macam bahasa-bahasa lain. So kita pelbagaikan kita pelbagaikan kita punya methods of learning lah. Lepas tu dan yang lepas tu sekarang ni macam waktu PKP ni lah kan kita tak banyak kerja, maksudnya aktiviti kita terbatas. Kita kena macam mana kita edit kita punya intellectual knowledge macam tu. So that macam waktu ni lah kita untuk sebabnya sekarang ni e-book banyak gila, banyak e-book free. Betul. Perpustakaan negara pun dah bagi link kan untuk e-book kan. So macam gunakan peluang-peluang ni untuk macam kita tambah knowledge kita. So that macam bila kita membaca ni salah satu bacaan tu tak tertumpu kepada hanya buku. Bukan buku je kita kena baca. Kita boleh baca artikel, kita boleh baca blog ataupun any things yang macam edit kita punya knowledge lah. Nak baca komik pun boleh, novel. So at least kita macam mula-mula kita start dengan bahan bacaan yang leisure, yang santai. Lepas tu kita kita macam advance sikit. Baca benda yang ilmiah lah macam tu, intellectual. Sebab apa kita nak macam sebabkan kita macam limit kita punya pergerakan, kita tak nak satu dah kita rasa macam a bit stress ke apa. So kita tak nak mental kita pun macam tu juga. So dengan membaca ni dia akan membantu untuk tajamkan fikiran, memori, apa semua tu. So macam kita kena faham lah, kenapa kita kena membaca. So tu antara perkara-perkara yang boleh dibuat waktu PKP ni. Macam mana untuk kita tambahkan kita punya ilmu lah. Okey, terima kasih Kak Hawa. Saya rasa apa yang Kak Hawa cuba sampaikan sangat menarik lah sebab mahasiswa yang ada dekat kampus sekarang ni rasanya student sekarang ni memang dah boleh ambil lah. Sebab kalau korang rasa macam tak ada benda lah nak buat lah, sebab tengok muka member, tengok pun ada pun yang paling advance pun ada laptop kan. Tapi banyak sebenarnya kita boleh buat. Kita boleh belajar benda baru, kita boleh berinteraksi dengan orang luar lagi banyak sebab kita pun kita dah tak perlu ke mana-mana kan. Betul. Terima kasih Kak Hawa untuk yang untuk soalan pertama saya ni. Okey, so saya bergerak kepada Kak Masyarah. Kak Masyarah okey? Oh okey. Gabra sikit malam ni. Okey Kak. Jangan kita sebab kat atas talian kita tak nampak orang je nampak. Okey. Kak Mai, saya nak tanya ni. So kalau tadi Kak Hawa kita bercerita pasal student yang ada dekat kampus. So bagi akak macam mana pula student yang ada dekat rumah dengan kena memasaknya, tolong mak masak, tolong kemas rumah. Kadang-kadang mak kita ni bila kita ada depan mata, time tu lah dia nak kita buat semua benda kan. So, macam bagi akak macam mana pula untuk student ni
untuk dia lagi proaktif dalam education dia. Sebab yelah kita risau juga dia terlepas ke macam-macam bila dah duduk rumah ni dia lekor kan. Asyik-asyik main tengok TV dengan adik-adik kan, lupa. So Betul. bagi macam mana? Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Untuk mahasiswa yang di rumah, sememangnya dia punya cabaran tu akan berbeza lah kan. Macam yang moderator cakap tadi, memang akan dipancing oleh banyak benda lah kan. Dengan adik, dengan kakak, dengan makcik-makcik ke kan. Jadi nak tak nak, apa yang diperlukan first thing is untuk kita punya mahasiswa di rumah adalah disiplin lah. Disiplin. Jadi dengan kata disiplin ni, mungkin malam ni saya boleh sharekan ada 7 tips lah ataupun 7 langkah bagaimana orang mahasiswa di rumah, macam mana kita nak cuba untuk bertahan. Macam mana kita nak bertahan untuk belajar e-learning ni. Mungkin ada certain universiti yang tidak guna pun e-learning tu, memang bercuti lah kan. Tapi ada juga universiti yang boleh tidak menggunakan sistem ni. Jadi untuk yang pertama adalah kita kena pastikan mahasiswa di rumah itu kena pastikan kelengkapan yang cukup. Contohnya apa? Laptop kena ada. Bukan laptop kena ada lah. I mean kena ada PC ataupun sebuah sesuatu yang boleh memancarkan lah. Kemudian mouse dan juga earphone ni pun penting juga sebenarnya. Jadi itu adalah pertama lah. Pasal sebelum ni mungkin kita tak tahu pun apa manfaat bapak kita, nenek kita, mak kita berikan kita laptop mahal sini, kita dapat bantuan dan sebagainya kan. Bila nak gunanya? Jadi di sini lah langkah pertama ialah pastikan kelengkapan kita tu benar dan betul. Apa tu bezanya? Sini sama je kan. Yang penting kita manfaatkan peralatan tu. Itu yang pertama, untuk pastikan benda tu ada. Kemudian yang keduanya adalah kita kena pastikan kita mempunyai satu ruangan yang khusus untuk kita belajar. Okey, dia macam ni. Kalau di rumah, mungkin dapur adalah tempat yang paling kondusif untuk kita. Maka itulah ruang kita. Tapi kalau kita lebih baiknya adalah mestilah satu tempat yang bertumpu. Kalau ada perpustakaan di rumah tu lebih baik kan. Dan kita bagi tahu, buat announcement pada keluarga, Assalamualaikum keluarga, ruang kami belajar. Macam tu. Kalau tak nanti untuk adik-adik yang semua nanti adik-adiknya sibuklah berlari-lari belakang, hai kakak, hai mak gitu kan. Jadi itu yang kedua lah yang pentingnya lah kita cuba untuk dapatkan tempat untuk kita belajar, dan kalau boleh jangan dah berdekatan dengan katil. Melainkan dah sakit belakang tu lain cerita lah kan. Tapi secara idealnya cuba kita bukan diri daripada katil supaya kita taklah macam asyik terliur je tengok katil tu kan. Allah katil pula, payah lah kan. Okay, jadi itu adalah tips yang kedua lah. Yang ketiga adalah kita cuba tetapkan tempoh pembelajaran kita. Okay, tempoh pembelajaran ni maksudnya kalau dekat universiti, contohnya kita akan start biasanya kelas pukul 8 dan habis pukul 5. Tapi di rumah, adakah kita berjaya seperti itu? Itu tidaklah kan. Jadi saya cadang begini, kita cuba kalau bukan e-learning yang ditetapkan oleh lecturer kan. Kalau lecturer kata nak pukul 2 lah. Tapi bagi saya, kita cuba untuk habiskan sisa-sisa pagi tu. Pagi adalah masa untuk kita belajar. Petang kita nak apa? Kita nak Instagram, TikTok boleh. Jadi yang penting kita kena ada satu ketetapan waktu tu untuk kita belajar. Kita cuba disiplinkan diri. Kalau macam pukul 8 tu rasa macam dekat universiti sangat, kita start 8 1 minit. Dia lain sikit lah kan. Jadi intinya adalah saya kena bangun awal lah. Kan? Betul lah. Boleh lah, boleh tolong mak buat sarapan ke atau sebagainya kan. Yang penting mungkin dalam 3 jam macam tu, 3 ke 5 jam insyaAllah itu better lah daripada 1 minit. Tak apalah 1 minit pun okey, tapi janganlah setiap hari 1 minit, payah pula lah kan. Takut 1 minit ke depan, makin ke depan pula. Boleh lah kan. Okay, jadi untuk tips yang keempat, kita cuba untuk seperti sama juga macam yang Hawa dah cakap tadi, kita cuba susun atur tugasan kita. Cuma
kita di rumah ni kita kena senaraikan mengikut keutamaan. Bila kita dah beritahu mak ayah hari ni mak ayah kata nak minta tolong kan. Jadi di mana prioritinya? Kalau dia tak ada jadi masalah kalau kita dah enam awal lah, mak ayah saya ada kena belajar e-learning ni kan atau sebagainya. Jadi kat situ kita kena cari di mana aulawiyatnya, di mana keutamaannya. Itu untuk yang yang berada di rumah lah. Okay. Mungkin ada pertanyaan saya dapat. Boleh jawab sekarang ke atau bagaimana? Tak apa, biar saya bacakan. Okay. Saya sambung dulu untuk tips ni. Okay. Kita sambung untuk tips yang kelima. Kita cuba untuk wujudkan conference yang baik. Maksudnya kalau sebelum ni kita telefon kawan-kawan untuk menjemah kan. Kalau laki-laki ni asyik main game aja kan. Cuba untuk kita kumpulkan jemahan itu, kita berjemah tu adalah perkara yang ilmiah. Ini bukan membawang kan? Oh, bukan. Kali ni kita cuba membuku maksudnya kat sini supaya ada perkongsian idea tu. Perkongsian idea tu ada dan supaya juga kawan-kawan kita yang kita rasakan dia agak tak faham ke ataupun kurang jelas tentang sebuah topik itu. Jadi kat situ kita ada timbal baliknya lah kan, kita saling kongsi dan sebagainya. Jadi kat sini support system maya lah orang kata. Maksudnya Kak Mai kalau contohlah macam ada macam kita boleh bagilah terus apa soalan daripada Facebook ni kan, bila ada kata macam mana kalau dekat kampung dekat kawasan kampung ni line dia pun putus-putus tak elok. Inilah antaranya support system ni daripada kawan-kawan lah kan. Kawan-kawan tu mungkin yelah kita duduk rumah kadang-kadang duit tak bergerak macam tu kan. Mungkin kita pergi sumbangan Alhamdulillah kan. Tapi kan duit-duit yang ada tu cubalah call kawan-kawan yang kita rasa ya Allah ni dah sebulan tak tengok WhatsApp ni. Cubalah bantu kan, tengok kabur kan, sihat ke tidak, macam itulah. Jadi kita jangan lupakan. Kalau orang kampung, orang yang duduk di kawasan kampung ni mungkin dia ada limitation di itu, di keadaan itu. Maka orang yang mampu ini harus membantu orang yang berada keadaan macam tu. Jadi kat sini perlu ada membahulah kita saling bekerjasama macam tu. Okay. Kemudian yang keenam adalah kita manfaatkan flexibility masa kita yang ada. Jadi sebabkan kita fleksibel, jadi kita kena manfaatkanlah apa yang sesuai, apa yang tak sesuai. Supaya kita tahu mana yang waktu kita produktif. Macam saya cakap tadi, ada orang sebaiknya kan kita belajar pagi kan. Tapi ada orang dia nak pukul 12 tu dia paling segar. Mungkin lah kan, kita tak tahu kan. Jadi cutting call lah kan. Suka hatilah nak belajar time tu pun boleh kan, tak ada masalah. Tu yang keenam. Yang terakhir adalah, ini yang utama lah. Bila adab kita belajar ni, kita kena ada guru kan. Jadi pentingnya adalah kita kena berhubung dengan pensyarah. Syarah ni supaya kita berada di track yang betul lah. Taklah macam syarah kata 2 tambah 2 4, kita cakap bukan 4.5 ke? Tak boleh lah macam tu kan. Jadi kawan-kawan kita pun boleh gaul 4.5 ni, 4.5 Takkan macam tu lah. Berhemah lah Kak Mai. Orang kata kalau nak bagi tahu pun kena berhemah lah. Berhemah dengan lecturers tu sangat penting. Sebab dia yang akan dia macam ni, kita punya hubungan tu akan menjadi berkah lah bila kita kalau tanya dengan Assalamualaikum, syarah kan, kita tahu itu adalah common sense yang dilupai. Bagaimana kita nak bermaksud dengan orang yang lebih tua, kepada orang yang muda macam mana, itulah kena belajar semula lah. Sebab orang makin melupakan adab-adab ini. Jadi itu adalah 7 tips lah yang boleh saya kongsikan. Bagaimana untuk kita belajar di rumah. Okey, terima kasih Kak Mai atas rasanya perkongsiannya sangat panjang dan saya rasa sangat-sangat berguna lah untuk student yang berada di rumah. Yelah, kita tak tahu kan, nak kata berdisiplin pun mungkin hari ni baru nak start, tapi it's not on never kan. Dia tak ada pun cakap terlalu lambat ke, terlalu cepat ke, ataupun it's okay kalau korang baru nak start hari ni ke pun it's okay. Macam Kak Mai cakap juga tadi kan, bila nak study ni pun
kalau macam contoh kita kata pukul 12 baru waktu yang kita selesa nak study, tu pukul 12 lah kita ni. Tapi jangan, kalau boleh kita awalkan sebab selalunya pun bangun kena awal lah. Sebab orang pun kata kan, kita pun senang nak masuk bila study ni bila di awal pagi, betul kan? Betul. Okay. So saya teruskan lagi dengan Kak Hawa. Sebab kan tadi saya rasa Kak Hawa dah menjawab. Rasanya ada soalan yang saya tak tanya lagi, Kak Hawa dah jawab. So saya rasa Ya ke? hebat sangat ni Kak Hawa. So Kak Hawa, boleh tak saya nak tanya, kalau macam mana kesihatan mental mahasiswa yang ada dekat kampus ni? Yelah, sebab contohlah macam dia betul-betul duduk seorang, dia tak ada kawan, dia pula jenis yang pendiam. Macam mana Kak Hawa rasa kesihatan mental budak yang macam ni? Sebab yelah, apa cara nak bagi dia orang ni hilangkan stres? Tak adalah tiba-tiba lebih habis PKP ni banyak pula kes depression ataupun ni lah makin berluasa lah. So saya apa komen Kak Hawa ataupun cadangan lah untuk penambahbaikan lah student-student ni lepas habis PKP ataupun waktu sekarang. Okay, thank you Pipa. So untuk yang tadi tu kita cerita pasal pembelajaran lah, maksud ilmiah, apa ilmu-ilmu yang kita perlu cari waktu sepanjang PKP ni kan. So yang soalan untuk Pipa tadi, macam mana untuk menjaga kesihatan mental dan apa yang boleh dilakukan kan. So antara aktiviti yang boleh dilakukan, contohnya bagi mahasiswa yang duduk di kampus. So aktiviti yang ada di kampus sangatlah terbatas. Nak kata contoh kalau ada transport, bolehlah keluar pergi beli barang, ambil udara segar. Sekarang tak boleh keluar dah kan. Yes, betul. Nak keluar pun susah juga sebenarnya kalau duduk kampus ni, memang kawalan ketat, memang security jaga betul-betul. So maksudnya jadi mahasiswa ni kita kena kreatif. Tu kita kena ni lah, jadi mahasiswa kena kreatif. Dan apa aktiviti yang kita boleh buat di samping contoh sekarang ni kita ada lagi 11 hari kan. So 11 hari, 11 hari lagi untuk ke 14 April. So apa aktiviti yang kita boleh buat? Dan untuk aktiviti seharian tu di kampus, sebabnya kita ada pun meja study, ada katil je. So 2 tempat tu je nak gerak pun kan. Paling-paling kurang pergi toilet. Itu je lah. So aktiviti, banyak lagi aktiviti yang boleh dibuat. Contohnya macam mana nak kita setiap hari kita buat satu rutin yang tadi saya cakap, ada kita buat rutin. Rutin tu kalau boleh setiap hari kita tukar. Okey, hari ni nak buat apa, esok nak buat apa. Tukar sikit rutin tu supaya macam tak adalah kita bangun, ada laptop, tidur, makan. Macam tu je. Kita nak jadi mahasiswa yang kreatif. So antara aktiviti yang boleh saya cadangkan, aktiviti yang boleh dibuat adalah melukis. Tak kisahlah lukis cantik ke tak cantik ke, janji kita boleh express kita punya feeling tu kan. So macam boleh je tengok kat YouTube, Instagram, tiru-tiru je lukisan. Boleh menyanyi, dengar lagu, ataupun do some exercise. Untuk selain kita membaca tadi, kita kena buat exercise juga. Dan selain tu banyak lagi aktiviti, contohnya macam buat origami, dan antara salah satu aktiviti yang boleh dilakukan, kita berhubung dengan alam. Berhubung dengan alam ni macam mana? Dan ada hari tu macam ada juga kes yang kena tangkap kan. Dia kata seorang doktor ni dia keluar pergi jogging, lepas tu dia kena tangkap. Dia kata saya nak berhubung dengan alam, dia kata kan. So macam actually untuk situasi macam sekarang ni tak sesuai lah. Ada cara lain yang kita boleh lakukan untuk berhubung dengan alam ni. Antaranya kalau dekat kampus tu macam like pagi-pagi kita buka tingkap, lepas tu duduk kat tingkap tu, ambil ambil udara segar, lepas tu pandang pokok, alam, macam tu lah. So tu antara aktiviti. Ataupun macam keluar daripada bilik tu, pergilah siram pokok bunga ke, tiba-tiba cara rajin ni. Macam pergilah siram pokok bunga yang ada tu kan. Selalunya makcik cleaner yang tolong buat kan. So macam kita take over sekejap waktu PKP ni. Ataupun macam kita pergi cabut rumput ke. Tu aktiviti yang macam nak buat ke? Tapi waktu PKP ni kita buat kan. Jadi mahasiswa yang kreatif, so kita buat benda-benda macam tu. Ataupun kita kalau dekat saya tanya kawan-kawan saya, kebanyakan je dekat bilik ada kawan. So ada roommate. So boleh main game. Maksudnya
Yes, Alhamdulillah ada kawan kan. So boleh borak, boleh cerita. So boleh main game. Main game tu macam werewolf. Benda tu macam ni pun dah boleh main kan. Tapi kalau 2 orang pisang jugalah. So macam main apa lagi ya? Boleh dam ke, chess ke atau apa-apalah yang macam aktiviti yang boleh main bersama-sama. So game online sekarang pun Kak Hawa antara banyak jugalah yang orang subscribe sekarang ni. Game yes. Cuma je okey lah. Plato, 90% ribu orang yang ni online kalau Plato tu. Kadang-kadang sampai Plato tu hang. Okay. Cuma je okey tu antara aktiviti yang akak ceritakan tadi tu semua aktiviti yang tak menggunakan handphone. So macam kita sebabkan duduk dalam kawasan yang macam limit kan, kita nak kurangkan penggunaan gadget. Kita nak kurangkan. So kita buat aktiviti yang physically. So benda tu yang saya cerita tadi semua benda-benda yang fizikal lah. Maksudnya kita nak kurangkan. Sebabnya kesan, sebab bila saya tanya kawan-kawan saya, masa yang tak guna phone adalah waktu bila tadi? Makan, solat, tidur, pergi mandi. Itu sahaja yang tak guna phone. Masa lain memang guna phone. So benda tu kita macam sebabnya dia akan memberi kesan buruk kepada fizikal dan juga kita punya brain lah. Sebab terlalu banyak penggunaan masa dengan gadget. So bila buat aktiviti fizikal ni kita akan mengurangkan penggunaan gadget tu. So kalau paling-paling common pun kita ada kertas, kita buat origami. Itu pun dah macam okay, hari ni buat burung, esok buat sotong, buat ketam. Ada banyak sangat origami. So macam habiskan je kertas tu untuk buat origami. So macam saya nak kongsikan selain tu, selain kita buat aktiviti tu, kita macam sebelum ni kita actually macam boleh katakan perkara yang mikro-mikro yang kita buat ni boleh menggembirakan kita. Contohnya kita jalan pergi koperasi, kita jumpa orang. So benda tu sebelum ni kita buat tu tanpa sangka itu adalah yang menggembirakan kita. Tapi benda tu macam dah limit kan. Jadi ni kita kena create something new yang macam apa yang membuatkan kita happy. Selain macam tengok Netflix je, iFlix, YouTube. Benda tu scroll IG, Instagram. So macam benda tu kita kena macam kurangkan. Kita buat lagi pelbagai benda yang boleh dilakukan lah. Lepas tu pemakanan kena seimbang. Yang saya maklum dekat kampus makanan memang cukup. Alhamdulillah. Sehari 2 kali. Alhamdulillah. So tapi setakat yang saya tanya ni memang cukup lah. Lepas tu kekal dan exercise lah, exercise tu ada banyak macam kalau naik turun tangga boleh, buat workout, tabata, zumba, macam tu lah. So dan last kali kena be positive. Maksudnya walaupun macam kita ada banyak terima macam maklumat dan semua tu, tapi kalau menerima maklumat tu adalah membuatkan kita rasa negatif, macam kita punya rasa gelisah, resah tu, kita kurangkan untuk macam baca berita-berita macam tu. Kita ambil tahu je tapi jangan go into deep lah. So last kali kena jadi positif. Maksudnya whatever happen sekarang ni kita kena jadi positif. Kita try untuk macam fikirlah okay, selalunya kita negatif je kan, ataupun macam sikit-sikit nak negatif kan. So sekarang ni masa untuk kita positif walaupun kita berseorangan. Macam tu lah. Okay. Saya kira perkongsian daripada Kak Hawa ni amat membantulah kerana kalau ikutkan bila kerajaan umumkan sahaja PKP ni perlu dilaksanakan oleh satu Malaysia, kita boleh tengok betapa ramainya rakyat Malaysia yang berpusu-pusu ke balai polis nak ambil surat lah, berpusu-pusu yang nak balik ni. Maksudnya terlalu ramai lah sebenarnya rakyat Malaysia ni yang sebenarnya ada masalah kesihatan mental. Bila kita bukan nak cakap dia orang ni mental yang gila ke apa ke, no. Tapi sebenarnya ini adalah realitinya bila rakyat Malaysia, bila dia orang berpusu-pusu ni, maksudnya dia orang ada anxiety. Dia orang ada rasa anxiety lah, dia orang rasa takut. Rasa takut dia macam, tak boleh ni, aku tak boleh duduk sini. COVID dah datang sini lah apa semua kan. Lagi-lagi siapa yang duduk KL lagi lah takut kan.
Yes, Tapi betul. itu sebenarnya yang menunjukkan sebenarnya rakyat Malaysia ni ramai sebenarnya yang dah ada pun penyakit sakit mental, kesihatan mental yang teruk ni sebenarnya. Mungkinlah tak teruk tapi ke arah teruk lah bila lagi-lagi bila PKP ni kena berkurung dekat dalam rumah, keluar bila perlu, yang penting je kalau jumpa dengan polis kena patah balik ataupun sekarang ni lagi teruk, jumpa polis dah kena masuk kena tidur dalam lokap. So saya rasa apa yang Kak Hawa uh, sarankan pelbagai aktiviti tadi, saya rasa memang sangat menarik lah. Pelbagaikan rutin, buat exercise. Sekarang ni pun kita boleh buat zumba dekat rumah. Ajaklah family ke lagi-lagi yang duduk rumah kan. Bagi saya sangat-sangat menarik. So saya teruskan lagi dengan Kak Maisara. So untuk mahasiswa yang di rumah ni, kalau macam dengan Kak Hawa tadi, mahasiswa di kampus, bila dia duduk dekat kampus, dia boleh buat tu dengan kawan-kawan. So macam mana pula student yang dengan family ni? Macam mana kesihatan mental dia bila kalau contohnya dia mak dia memang super duper garang ke, dapat pula kena duduk rumah 24 hours. Mungkinlah Kak Maisara cakap tadi, ini adalah masa saya belajar. Mak dia tak faham macam mana. Tapi saya cakap ni kalau mak dia tu super duper garang. Kalau mak dia yang tak garang pun boleh juga mental kan. Ish, mak aku ni tak nak ke ajak aku belajar ke. Contoh. So macam mana pula student yang ada di rumah ni, kesihatan mental dia pula macam mana? Apa komen Kak Maisara? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau untuk yang di rumah ni, dia ada beberapa, kalau macam di kampus, dia perlu bertarung dengan diri dia sendiri sajalah kan. Tapi bila di rumah ni, bukan saja diri sendiri tapi banyak diri, banyak diri. Banyak entiti. Okay. Jadi saya cubalah untuk kecilkan skop dan kita akan lebih besar kemudian. Bagaimana apa tips yang kita boleh menjadikan diri kita ni produktif di rumah. Jadi kita taklah macam siapa Hawa cakap tadi, asyik Netflix je kan, tak habis-habis update. Tunggu cerita update kan. Kita mahasiswa dengan bukan mahasiswa adalah antaranya cara untuk kita be a productive person masa di rumah adalah yang pertama, kita mengambil tahu hal semasa. Jadi ini adalah, saya kira saya yakinlah sebelum ni tak ramai pun orang nak buka macam Facebook Kementerian Kesihatan, tak ada orang pun nak buka Facebook perlembagaan dan sebagainya lah. Jadi hari ini kita telah membuktikan bahawasanya mahasiswa sedikit sebanyak sudah sedar tentang keadaan sekeliling. Jadi apa hal ehwal yang saya maksudkan adalah yang pertama, hal ehwal universiti kita. Jadi universiti aku ni tutup ke buka ke bila nak sambung kan. Kalau macam e-learning dah macam UIA tu memang berjimba lah bulan 6 baru nak start kan. Jadi kita kena tahulah, jangan macam ya Allah aku di mana ini enggak tahu kan. Betul kan. Terus in the jungle lah kan orang kata tu, jangan macam tu lah. Kawan-kawan yang rasa kawan-kawannya kawan dia tu macam tiba-tiba ada kelas hari ni, tolonglah kan bantu. Kau ada assignment ke hari ni? Tak tahu kan. Tiba-tiba dah kena hantar. Betul. Jadi kita kena tahu hal ehwal semasa dan di luar juga benda ni adalah pandemik kan, COVID ini. Jadi memang kita perlu untuk memperluaskan bacaan kita kan. Saya yakin yang memang banyak tips-tips yang sebelum ni saya baca, memang baca buku, kita berkhidmat, maksudnya kita menjadi sukarelawan kan. Tapi selain daripada tu lah, saya tak nak sentuh dua tu, memang wajib lah kan. Tapi hari ni saya nak tips yang mungkin lebih ringan lah gitu. Okay, kemudian itu yang pertama lah. Yang kedua adalah kita cuba untuk menjadi mahasiswa yang bijak. Apa itu bijak? Iaitu kita mengelakkan sebarkan berita palsu. Macam almost every day memang saya terima kalau dekat WhatsApp tu memang macam-macam berita itu boleh dapat. Memang tanpa soal selidik memang kita percaya dulu kan. Sampailah nanti kita buka Facebook Kementerian Kesihatan, ni adalah fake, ni palsu, barulah kita sedar kan. Jadi lepas kita sedar tu barulah kita boleh share pada orang yang
mungkin terlepas pandang mengeluarkan berita seperti itu kan. Maksudnya sebelum kita yakin itu adalah benar, jangan kita pun nak share ni, ini jika anda tidak share anda akan dilaknat. Oh payahlah kan. Lagi tu 7 corona. Oh tak payah. Jadi benda ni menipu mak bak ayah apa semua. Tu ya Allah, kita ni mahasiswa ni cuba dah jadi bijak kan, walaupun kita macam tak pandai sangat, tapi dalam isu ni cubalah jadi bijak Okay, yang kedua lah, yang ketiga adalah mengoptimumkan penggunaan media sosial kita untuk tujuan yang positif. Okay, kalau macam saya suka tengok apa ada kawan saya punya status, dia kata dia nak cuba belajar TikTok. Kata, kenapa nak belajar TikTok kan? Bukan ke orang kat situ, ya Allah Akbar kan? Dia kata kalau kita tak cuba untuk menghidupkan TikTok dengan sesuatu yang positif, siapa nak hidupkan? Instead of, sebenarnya ramai lagi yang ada unsur-unsur positif kat TikTok tu, cuma tak digembar-gemburkan. Orang lagi suka tengok yang itulah kan. Tapi itu ada contoh, sebenarnya banyak lagi. Kita Instagram, kita punya YouTube channel, mungkin status paling the least one adalah status WhatsApp lah kan. Itu macam paling busuk lah orang kata kan. Cuba untuk kita sharekan positive vibe. Semoga hari-hari kita tidaklah rasa macam mental breakdown kan, macam yang awak cakap tadi, bila makin lama makin di kampus tu dah tak ada orang kan, main sorang-sorang jadi gila pula. Tu payahlah kan. Itu jangan sekali-sekali kan. Okay, itu yang ketiga lah. Yang keempat, kita cuba untuk membuat perbaharuan pada diri. Bermakna kita cuba buat satu rutin yang baru ataupun satu exercise pada diri kita lah. Macam contohnya, saya tulis tangan kanan. Tapi untuk PKP ni, saya nak cuba tulis tangan macam tu. Lah contoh, maksudnya pembaharuan ni bukanlah bersifat fizikal saja, tapi rohani kita juga. Macam sebelum ni kan, cubalah diri kita ni jadi penyabar lah sikit kan. Sementara kita diarahkan untuk bersabar di rumah, jadi sikit sebanyak tu cubalah untuk memperbaiki diri aspek fizikal ataupun rohani. Okay. Kemudian yang kelima, mungkin kita boleh mencari hobi yang baru kan. Contoh macam saya suka buat macam ni, saya suka tengok YouTube orang buat 3D printer kan, guna pen dan sebagainya. Jadi saya cuba nak lakukan itu, tapi duitnya tak ada lah sebab beli. Tapi itu adalah macam orang kata tu satu pembaharuan dalam diri lah, maksudnya nak tukar hobi, nak try kan. Okay, kemudian yang keenam, cuba untuk kita kuasai bahasa isyarat. Ini paling, kalau boleh saya nak wajibkan lah semua orang belajar benda ni. Sebab macam saya Harmoni sendiri pun kita punya isyarat tangan kita guna hash kan, Harmoni untuk kita membangkitkan kita punya kesedaran tentang bahasa isyarat ni lah. Sebab kita nak meraihkan insan-insan yang istimewa ni, why not kita merasa juga menjadi istimewa kan. Okay, kemudian mencari kerja di rumah, bahagikan ibu bapa. Okay, bila kita kena berhadapan dengan ibu bapa yang garang, yang mungkin kurang memahami kan, kat situ sebenarnya kita berbalik kepada support system tadi. Maksudnya mungkin susah untuk kita berjuang seorangan di sini kan, tapi itulah kita kena menghadapi juga. Tapi jangan kita lupakan yang kita juga ada orang-orang di sekeliling yang masih support kita sebenarnya. Okay, itu yang ketujuh. Yang ke-8, kita berkongsi aktiviti harian bersama rakan terdekat bagi mengelakkan kebosanan. Itu saja. Jadi elakkan kebosanan. Awak buat apa hari ni? Hari ni saya main lukis-lukis. Ya Allah, bestnya kan. Jadi mungkin pula menari. Kat situ nak try lah kan. Mana tahu turun sekejap kan. Masak kan. Sekarang ni kan semua orang dah jadi chef dekat rumah. Ya, saya yang susah masuk dapur ni pun termasuk dapur. Termasuk Termasuk Okay, kemudian yang terakhir insyaAllah kita cuba untuk lindungi hati kita dengan orang kata menyibukkan dirilah dengan perkara-perkara yang baik. Dan kalau boleh jangan elakkan bersendirian lah. Kalau nak bersendirian tu biar dekat ruang tamu, dekat ruang tamu rumah ke, berdekatan dengan orang-orang, supaya kita, bila kita berseorangan ni, kita punya
tendensi untuk melakukan perkara yang lain tu boleh jadilah kan sebab tak ada orang kan. Betul. Jadi kita boleh juga meminta bantuan dan masa ni lah kita nak menimba ilmu. Kalau macam mungkin saya boleh kongsi kat sini ada satu Instagram account Instagram yang tajuk adalah saya SAYA by Ikram Muda. Jadi dekat page ni adalah semua jemput like banyak-banyak kat situ sebab kita dapat menimba ilmu tentang macam mana mental health ni. Jadi kalau mental health ni dan yang bestnya page tu kebanyakannya digunakan bahasa Melayu yang mudah dan bahasa Inggeris pun bahasa Inggeris yang mudah yang senang kita faham lah. Jadi kat situ kita tengok aku ni dah tahap di mana, ada anxiety ke ataupun anxiety main-main ke macam mana kan. Jadi kat situlah produktif ni kita di rumah dan jangan lupa untuk menjaga rohani kita yang bagi Islam tu jangan lupa untuk ngaji even satu ayat. InsyaAllah sajalah. Okey, terima kasih Kak Mai. Terlalu banyak perkongsian yang Kak Mai bagi ni. Dekat 10 tips Kak Mai bagi ni. Kalau ada yang salin ni lagi bagus lah. So, Kak Mai, kita ada soalan daripada pendengar kita di rumah ataupun di kampus sendiri. So, boleh ke kalau saya bertanya atau Kak Mai ataupun Kak Hawa bolehlah. Tapi yang tak apalah, saya bacakan dulu soalannya. Di mana reliable source untuk belajar bahasa isyarat? Ada cadangan tak? So kat mana tempat untuk belajar bahasa isyarat ni? Kat YouTube ke atau dekat mana-mana website ke? Yang ada cadangan tak Kak Mai ataupun Kak Hawa sendiri? Okay, saya jawab sikit lah. Dari sudut source tu dah banyak je kita boleh cari. Cuma apa yang saya nak tekan kat sini adalah at least the basic one. Maksudnya A-nya macam mana, B-nya macam mana, C, D, E, F, G dan sebagainya. Itu adalah the basic one yang saya harap semua orang boleh belajar dan saya sekarang pun baru je start untuk belajar semula, belajar bukan semula bila entah. Okay, itu memang pun kepada saya jugalah. Mungkin lepas ni kalau saya ada source-source yang kita boleh kongsikan, mungkin boleh tengok dalam dekat FB saya sendiri ataupun Instagram saya itulah insyaAllah. Okay. So kalau siapa-siapa yang rasa bolehlah ikut dengan siapa ni, dengan Kak Mai, apa yang Kak Mai cadangkan. Ya kan Kak Mai kan? Okay, so saya bergerak kepada soalan kedua. Ini ada soalan kedua ya. Hawa. Soalan kedua, Kak Hawa. Bagaimana nasib mahasiswa di kampus yang dilanjutkan tempoh cuti dan tidak dapat pulang ke kampung? Apa saranan yang dia boleh diberikan kepada pihak universiti ataupun KPT ni lah. So kalau Hawa ada ni ke bagi. Okay, mungkin dari pihak Hawa lah kan, saya cuba untuk menjawab. Nasib mahasiswa di kampus, okay, segalanya akan bergantung kepada polisi lah yang dikeluarkan oleh KPT sendiri. Okay, Hawa dah sampai nampaknya. Mungkin Hawa boleh sambung lah sikit, saya bagi intro je lah 2-3 ayat tadi. Okay, boleh minta Pipa ulang balik tak soalan tadi? Soalannya Hawa ni, bagaimana nasib mahasiswa di kampus yang dilanjutkan tempoh cuti dan tidak dapat pulang ke kampung? Apa saranan yang boleh diberikan kepada pihak universiti ataupun KPT? Apa pendapat Hawa lah? Saya jadi moderator. Okay, terima kasih Mai. Okay, kalau untuk kawan saya dekat UIA, setakat yang dimaklumkan, saya ada juga tanya kan, tak ada ke bas yang sediakan, tak ada ke universiti yang sediakan bas. So kalau setakat ni UIA dia ada sediakan bas tapi bermula 14 April. Cumanya kalau UKM setakat saya tanya kawan tadi tak ada. Belum ada lagi. So macam mungkin Persatuan PKBM boleh menyuarakan hal ni kepada pihak kementerian lah. Sebabnya sebelum ni ada juga macam universiti yang
ada kambas macam Uniza, Permip, ada juga yang hantar student balik ke kampung halaman masing-masing. Mungkin perkara tu boleh diambil kira lah untuk kita suarakan kepada kementerian. InsyaAllah. Okay. Okay. Nampaknya moderator kita terkeluar. Okay. Mungkin sedikitlah kita perkenalkan sikit. Saya pula. Okay, baiklah. Mungkin Hawa boleh sharekan sikit sebagai wakil PKPIM kan, naib presiden. Jadi PKPIM ni sebenarnya apa? Mungkin ada orang yang tak kenal kan, baru tengok live kita ni. Jadi mungkin Hawa boleh sharekan lah sedikit sebanyak, lagi 10 minit mungkin 5 minit ataupun kurang, tak kisahlah. Apa yang sebenarnya PKPIM ni bawakan dan bagaimana, sejauh mana PKPIM ni boleh membawa suara mahasiswa di peringkat yang lebih tinggi lah. Cuba sharekan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, setakat tempoh PKP ni kita dah laksanakan, melaksanakan memberi bantuan kepada mahasiswa yang memerlukan. Contoh kita Satu Malaysia lah kita bantu. Dari Sabah Sarawak, Utara Selatan, Timur, semua kita cuba untuk membantu. Masa awal-awal bila arahan dikeluarkan, kita dah reach out beberapa kampus dan cumanya selepas diberitahu oleh kementerian kawalan pergerakan tu tak boleh terlalu bebas kan, so masa kita berhentilah kat situ je. Cumanya selepas tu kita juga ada terimalah macam permohonan bantuan semua tu. Kita cuba yang mana boleh untuk kita bantu, kita cuba sehabis baik untuk bantu. Tu antara apa yang PKP IM telah laksanakan lah sepanjang PKP ni, sepanjang tempoh PKP. Lepas tu ada juga selain memberi bantuan, kami juga ada melaksanakan bibliofilia, iaitu bedah buku yang maksudnya akan ada buku yang dipilih dan dibedahlah oleh pimpinan PKPIM. Dan kita juga ada aktiviti macam subfilia. Subfilia ni tadi bedah buku, so bedah filem juga kita ada buat tu. So kita akan pilihlah siapa untuk bedah filem dan apa yang menariknya tentang cerita tu, dan semua tu boleh kita tengok dekat FB PKPIM, bibliofilia. So apa-apa mengenai PKPIM boleh je terus tanya. Okay. Itu je lah sepanjang dan tak lupa juga kita ada juga melaksanakan usrah online. Usrah online seluruh negara lah, semua 14 negeri terlibat sekali. Okey. Itu program-program yang dilaksanakan oleh KPIM sendirilah. Kak Mai ada nak share untuk program-program daripada Harmoni sendiri? Okey, kalau dari Harmoni secara general saya cuba cerita sikitlah apa itu Harmoni lah kan. Harmoni ni basically memang satu persatuan yang ramai under ROI, dan kita punya mission kita adalah sememangnya pastilah mahasiswa kepada masyarakat kan. Jadi kita tidak mahu mahasiswa sekarang ni dilihat sebagai seorang mahasiswa yang berada di kepompong universiti saja. Tapi inilah saatnya kita buktikan yang mahasiswa ini adalah untuk masyarakat. Bermakna kita adalah masa depan negara kan. Jadi kalau kita punya mahasiswa pun Allah terkedek-kedek lagi kan. Jadi benda itu yang membimbangkan lah. Jadi Harmoni ni membawa satu inisiatif di mana kita lihat banyak benda dari segi tema kami adalah akhlak istiqamat ukhuwah. Jadi kita mementingkan bagaimana kita berbicara bila kita berkongsi idea, bila kita tidak setuju dengan sebuah idea itu, bagaimana kita berhujah dengan akhlak yang baik kan. Dan bagaimana kita memberi khidmat kepada orang luar, dan apa yang menyatukan kami sampai hari ini adalah dengan ukhuwah tu lah. Ukhuwah tu bermakna jalinan kita lah, jalinan kita punya apa benda tu, perhubungan sesama
ahli kuah kita kan. Jadi by right alhamdulillah hari ni kita ada satu gerakan sempena dengan PKP, kita telah mengedarkan bersama dengan beberapa puluh NGO kita bekerjasama untuk membantu membuat face shield yang diedarkan di ni ada beberapa tempat bukan saja di Lembah Kelang. Kemudian kita ada memberikan bantuan kepada rakyat dan di mana alhamdulillah disambut baik dan terima kasih kepada semua mahasiswa yang sama-sama membantu dalam kita berkhidmat untuk masyarakat lagi-lagi masa PKPIM ni. Dan semoga dengan khidmat-khidmat yang sedikit ini yang kita buat untuk negara tercinta ini, semoga kita punya amal ni diterima dan jangan serik untuk berkongsi kebaikan lagi. Okey. Terima kasih kepada Kak Mai dan Kak Hawa. So sebelum saya sambung kepada soalan yang terakhir, kita dah sampai kepada soalan yang terakhir. Tapi sebelum saya sambung, saya menjemputlah kepada sesiapa yang menonton kami di sini, boleh ajukan apa-apa soalan, soalan yang berkaitan lah kan dengan Kak Hawa ataupun Kak Mai Sarah. Soalan apa-apa je berkaitan apa nak buat ke, contoh macam korang terlambat masuk ke live ni tadi, mungkin korang ada termiss ke, apa nak buat kalau macam saya student di campus ataupun saya student di rumah, macam mana ada terkurang aktiviti, boleh bertanyakan. Saya boleh ajukan soalan ni kepada panel kita kita yang dua orang ni lah, yang cantik manis pada malam ini. Okay, so saya sambung soalan yang terakhir. Okay, and lagi satu, minta maaf kepada penonton yang ada di luar sana, yang ada di rumah, yang ada di kampus ataupun di tempat kerja, bolehlah ajak kawan-kawan untuk tonton sekali live ni. Sedikit sebanyak kita dapat membantu menghilangkan bosan sesiapa yang mungkin dia ada ilmu ni, dia boleh share dengan orang lain ke kan. Ya, tapi kata kunci dia adalah menghilangkan bosan, betul kan? Mendapatkan ilmu lah. Okay, so saya sambung pada soalan yang terakhir. Kemungkinan dijangka PKP ni akan diteruskan, dilanjutkan tarikhnya sehingga ke hujung April. So kita akan berpuasa dalam keadaan perintah berkurung. Apa komen Kak Mai dalam benda ni? Macam mana? Okey Kak Mai. Sekarang ni kemungkinan COVID perintah berkurung untuk COVID ni kemungkinan dijangka sehingga hujung April. So apa komen Kak Mai selaku student jugalah, dan mungkin boleh digeneralkan untuk penonton-penonton di luar sana yang mungkin bukan student. Okay. So mungkin pandangan saya lah kalau kita punya PKP ni diteruskan atau tidak, tetaplah yang pertama, tetaplah menjaga kesihatan. Tolonglah masa ni lah kita nak nyanyi happy birthday to you kan sambil masa lain tak adanya benarnya kan. Jadi itu yang pertama lah, kita cuba untuk ingat balik nasihat-nasihat yang telah diberitahu oleh kementerian. Dan itu yang pertama, dan semoga, sebab saya tak boleh katakan benda ni akan bila akan hilang, kita tak tahu kan. Tapi apa yang kita boleh fikirkan adalah kehadapannya, semoga habis je PKP ni kita menjadi seorang yang mahasiswa yang lebih baik daripada sebelum ini. Bukan je Ramadan kan, Ramadan tu memang kena kan. Kalau PKP ni semoga menjadi satu yang positif lah, pergerakan yang lebih positif, menjadi mahasiswa yang lebih positif, dan kita doa sama-sama semoga COVID ini tidak berlanjutan sampai moga-moga akan berakhir dengan secepatnya lah kan. Dan kepada semua jangan lupa untuk amalkan tips-tips yang telah diberi oleh Hawa, dan saya minta maaf kalau terlanjur bahasa sebagainya, tapi cuba buat. Nanti mesti akan tahu dia punya kesan ni macam mana, insyaAllah. Okay, terima kasih Kak Mai Sarah.
So Kak Hua ni ada soalan berkenaan kesihatan mental. Saya bacakan di sini ya. Dalam masa PKP ni ada mereka yang mempunyai masalah mental. Saya ingin bertanya, jika si dia ni tiada sesiapa untuk bercerita, apa yang perlu dilakukan? So Kak Hua, bagaimana? Kak Hua boleh buka mikrofonnya ya? Sebab kalau ikutkan Kak Hua dah. Minta maaf. Okay. Saya kongsi sikit lah. Pertama sekali yang berada di kampus lah. Untuk yang berada di kampus, selalu berhubung dengan keluarga ataupun kawan-kawan. Sekarang kita dah ada banyak aplikasi kan, macam Zoom, Hangout, WhatsApp video call pun boleh. So jadinya gunakan semua kecanggihan teknologi yang ada sekarang ni untuk kita berhubung dengan keluarga. Macam saya sendiri pun macam saya beritahu family, okay, malam ni pukul 8 saya nak call. Okay, saya call semua orang. Okay, 2-3 hari lepas tu, okay, nanti kita nak buat video call. Macam tu lah. Tapi video call macam mak ayah tak ada kan. So saya just call je lah. Kena ada interaksi tu. Interaksi antara kita dan juga keluarga. Tapi kalau keluarga kat rumah tu, InsyaAllah kita bercakap lah dengan mereka. Jangan duduk rumah tapi seorang juga. Tak bantu sebenarnya. Okay. Kak Hua ada cadangan ni tak? Talian bantuan atau... Yang tu ada juga. Okay, mungkin boleh upkan dekat page antara talian yang boleh dihubungi. Satunya talian Rahmah, yang tu Helwa Abim yang anjurkan. Tu boleh hubungi talian Rahmah. Dan juga ada juga poster tentang We Do Care, yang tu pensyarah daripada UKM, pensyarah saya lah, yang mempunyai center sendiri. So boleh gunakan perkhidmatan beliau. Macam tadi pun saya ada juga menggunakan perkhidmatan beliau. Maksudnya saya bantu ada seorang adik ni yang memerlukan bantuan. So kami berhubunglah dengan dengan pensyarah. Lepas tu pensyarah pun bagi khidmat kaunseling dekat dia. So macam benda ni perlu untuk seseorang yang macam rasa kalau cakap dengan mak ni pun tak selesai ni. Cakap dengan ayah pun tak selesai. Cakap dengan kawan lagi lah. Kerjanya menambah menambah minyak dalam api. Macam tu. Dia kalau kita cerita ni lain cerita dengan kawan ni, dia macam dia punya rasa tu lain lah. So kita macam boleh hubungi talian-talian tersebut dan sekiranya macam ni saya buka untuk Heavy sahajalah. Sekiranya Heavy ada masalah, boleh je direct berhubung dengan saya ataupun mana-mana pimpinan Heavy PKM Pusat. Itu je lah. Alhamdulillah. Kak Mai ada ke bantuan-bantuan yang boleh Kak Mai cadangkan? Secara kalau individunya mungkin boleh terus langsung pada saya pun boleh, insyaAllah. Mungkin saya tidak mempunyai kepakaran, tapi saya terror dalam mendengar lah. Boleh nak cakap apa kan. Cuma itulah satu hal yang boleh kita kongsikan untuk follow akaun SAYA saya, Baik Ikram Muda, dan itu akan insyaAllah akan membantu untuk koma-koma di luar sana yang mungkin tak faham apa itu mental health, adakah aku ada, adakah aku tidak ada. Jadi mungkin boleh tengok scroll kat situ poster-poster. InsyaAllah itulah sedikit yang saya boleh kongsikan. Okey, terima kasih Kak Hua dan Kak Mai Sarah. Saya rasa banyak yang Kak Hua dengan Kak Mai share ni banyaklah dapat membantu mahasiswa dan mahasiswi di luar sana. Mungkin bukan student, mungkin orang yang bukan dah habis belajar pun masih boleh ambil juga tips-tips ni kan. Bosan kat rumah. Untuk kesihatan mental pun saya pun amat menggalakkan untuk kalian bercerita dengan orang luar sebab tak semestinya kita ni sentiasa selesa dengan orang yang ada dengan kita, betul tak? So saya rasa bagi saya amat baiklah untuk kalian teruskan bertanya, teruskan dapat sokongan daripada luar sebab kita tak tahu orang luar ni dia dapat membantu macam mana ke apa ke, dia lah pendengar terbaik dan dia pendengar yang terlatih kan, betul kan? Okay, so kita dah sampai di penghujung bicara santai siswi kita ni.
So bolehlah Kak Hawa atau dan Kak Mai memberikan kata-kata terakhir atau dan harapan kepada penonton kita di luar sana yang ada di rumah, yang di kampus, yang sedang bekerja. So kita boleh start dulu dengan Kak Hawa lah. Okay, daripada saya tak banyak. Satu je. Dua. Satu, stay at home, stay safe, and last kali stay positive. Dah 3 dah tahun. Sampai dah. Terima kasih Kak Hawa. Okay, Kak Mai macam mana? Okay, Ada kata-kata terakhir daripada Kak Mai? Ya, insyaAllah satu ayat je lah kot Okay, satu ayat. Satu ayat. Okay, ingatlah walau badan yang terkurung tapi bukan minda yang terkurung. Itu sajalah. Okay, ingat tu kawan-kawan, walau badan yang terkurung bukan minda ya. So keep your minda active. Be a creative mahasiswa. Betul kan Kak Hawa? Okay, Boleh jadi betul. kreatif. Yes. Okay, so habislah sudah kita punya sesi pada malam ini bicara santai. Saya rasa saya sebagai moderator sendiri pun saya sangat-sangat seronok dengan perkongsian Kak Maisarah yang kalau bagi tips tu memang banyak, dengan Kak Hawa yang sentiasa. Saya rasa tips yang Kak Hawa bagi pun kebanyakannya memang memang banyak dikongsi oleh ramai orang. And mungkin mungkin ada orang yang dia tak perasan dan tengok live ni baru tahu kan. Oh, lah boleh buat ni, boleh buat tu. So terima kasih kepada Kak Hawa dan Kak Maisarah. Semoga kita jumpa lagi. Yang buruk semua datang daripada saya dan insya-Allah yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So terima kasih kepada penonton sekalian. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Malam. Salam.